Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syawudi, nombor matrik 146793. Bersama dengan rakan pembentang saya yang lain, akan membentangkan hasil tugasan kami iaitu berkaitan dengan rancangan pengajaran harian. Seperti yang semua sedia maklum, RPH ataupun rancangan pengajaran harian merupakan rangka kerja yang disediakan oleh seseorang guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP di dalam bilik darjah dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Okey, berikut merupakan contoh RPH yang telah kami sediakan. Seperti yang semua dapat lihat, mata pelajaran yang bakal diajarkan sudah tentulah bahasa Melayu. Guru akan mengajar pada minggu pertama iaitu pada hari Khamis bersamaan 18 hari bulan 11 2021. Terdapat seramai 20 orang pelajar tingkatan 3 yang bakal mengikuti PDP ini selama 60 minit iaitu bermula dari pukul 9 pagi sehinggalah 10 pagi pada hari tersebut. Guru akan mengajarkan tema 1 iaitu suluh masa depan dengan topiknya dendang tahun baru. Secara ringkasnya, tajuk yang bakal diajarkan ini merupakan tajuk yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3. Sebenarnya, tajuk ini menceritakan situasi pelajar-pelajar yang kembali ke sekolah setelah sekian lama bercuti. Seterusnya ialah standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Standard kandungan merupakan ataupun sesuatu yang memberi petunjuk tahap kebolehan murid dalam lingkungan, dan standard pembelajaran pula bermaksud perincian kepada standard kandungan yang perlu diajarkan kepada murid. Dalam RPH ini, standard kandungan yang bakal disentuh ialah 1.1 iaitu mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran. Manakala standard kandungan ialah 1.1 iaitu mendengar, mengenal pasti dan menggunakan perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul, tepat dan jelas. Ujaran bermaksud pertuturan ataupun percakapan. Manakala betul, tepat dan jelas bermaksud para pelajar perlulah menggunakan perkataan ataupun tata bahasa dalam ayat pertuturan dengan jelas sewaktu ia dilafazkan. Hasil pembelajaran pula ialah pada akhir pengajian dan pembelajaran, murid diharapkan murid dapat mendengar perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dengan betul dan tepat. Yang kedua ialah mengenal pasti perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dengan betul dan tepat. Dan yang ketiga ialah menggunakan perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dengan gramatis. Dan yang keempat ialah menyatakan pendapat dengan menggunakan ayat yang gramatis. Jadi terdapat beberapa bahan bantu mengajar yang telah digunakan oleh guru bagi melicinkan lagi proses PDP. Antaranya ialah komputer riba, projektor, kertas mahjong, kertas A4, pen marker, pembesar suara dan juga PowerPoint. Seterusnya ialah pengisian kurikulum. Pengisian kurikulum merangkumi beberapa elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan. Elemen-elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid-murid pada masa akan datang. Jadi dalam RPH ini, pengisian kurikulum yang diterapkan ialah yang pertama iaitu ilmu bahasa Melayu. Yang kedua ialah nilai bekerjasama dan juga rasional. Dan yang ketiga ialah elemen merentas kurikulum iaitu bahasa dan juga teknologi maklumat ataupun TMK. Seterusnya ialah refleksi. Refleksi merupakan dapatan guru hasil daripada pengajaran yang telah dijalankan. Jadi terdapat beberapa tindakan susulan kepada murid ataupun kepada pelajar yang belum menguasai kemahiran dan juga yang belum menguasai objektif. Jadi gurulah yang akan menentukan sama ada objektif pembelajaran pada hari itu dicapai ataupun tidak. Dan yang terakhir ialah rujukan. Rujukan yang digunakan oleh guru ialah DSKP ataupun nama penuhnya ialah Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran Tingkatan 3 KSSM.
Dan yang kedua ialah buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 3. Jadi kedua-dua bahan ini tidak asing lagi lah bagi seorang yang bergelar guru sebagai bahan rujukan mereka. Dan baiklah, yang seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada langkah aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bagi langkah aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru telah meletakkan set induksi pada bahagian pertama yang memerlukan masa selama 10 minit. Jadi dalam set induksi ini, guru telah meletakkan isi pelajarannya ialah tentang pengenalan berkaitan dengan tajuk, iaitu tajuk Selamat Kembali ke Sekolah. Dalam set induksi ini juga, guru akan menayangkan video mengenai topik yang akan diajarkan, iaitu topik Selamat Kembali ke Sekolah. Dan yang kedua, guru akan melakukan aktiviti kuis bagi menguji tahap pengetahuan asas murid mengenai topik yang akan mereka pelajari. Seterusnya, dalam set induksi ini juga, guru telah membahagikan dua aktiviti pengajaran dan pembelajaran, iaitu aktiviti guru dan juga aktiviti pelajar. Bagi aktiviti guru, pertama sekali guru akan memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan memberi salam dan bertanyakan khabar kepada murid. Hal ini secara tidak langsung telah mewujudkan satu komunikasi dua hala antara pelajar dan juga guru. Jadi bagi memulakan kelas, guru perlulah berkomunikasi terlebih dahulu dengan para pelajar untuk menanyakan khabar mereka, sama ada mereka sihat ataupun tidak, ada yang sakit ataupun tidak. Seterusnya, guru akan mengedarkan pula kertas yang mengandungi beberapa soalan berkaitan dengan topik yang akan mereka pelajari. Yang ketiga, guru akan menayangkan satu video berkenaan dengan topik yang akan mereka pelajari, iaitu video Didi and Friends yang bertajuk Jom Kembali ke Sekolah. Yang keempat, guru memberikan arahan sebelum memulakan kuis, iaitu selepas tamatnya video berkaitan dengan tajuk tersebut. Yang kelima, guru akan memilih beberapa orang murid secara rawak ataupun secara random bagi menguji tahap pengetahuan sedia ada mereka berkaitan dengan topik yang mereka pelajari, iaitu berkaitan dengan video tersebut. Di mana di sini guru dapat mengenal pasti pelajar mana yang fokus, pelajar mana yang menumpukan perhatian, di samping dapat merangsang pengetahuan pelajar. Dan seterusnya, guru akan menerangkan objektif dan hasil pembelajaran yang akan para pelajar perolehi. Bagi aktiviti pelajar pula, pelajar akan memberi salam dan menjawab pertanyaan guru, iaitu contohnya pertanyaan berkaitan dengan tahap kesihatan mereka. Seterusnya, pelajar akan menumpukan perhatian yang penuh terhadap tayangan video serta arahan daripada guru. Tumpuan serta fokus sangatlah diperlukan pada masa tersebut, kerana tayangan video itulah yang akan menentukan jawapan para pelajar semasa sesi kuis nanti. Yang ketiga, pelajar akan menonton video yang ditayangkan dengan penuh fokus dan juga tumpuan. Yang keempat, pelajar perlu menjawab beberapa soalan yang terkandung dalam kertas yang diberikan berdasarkan video yang mereka tonton tersebut. Jadi pelajar mana yang fokus dalam menonton video tersebut pastinya dapat menjawab soalan-soalan yang diajukan ataupun yang ditanyakan dengan mudah dan cepat. Yang terakhir, pelajar yang terpilih akan memberi respon dan menjawab soalan berkaitan dengan perkataan, rangkai kata, kemudiannya istilah yang digunakan dalam video tersebut. Sebagai contohnya, mungkin guru akan menanyakan berkaitan dengan mengenal pasti perkataan-perkataan yang berkaitan dengan sekolah yang terdapat dalam video itu. Kemudiannya mungkin senaraikan rangkai kata yang menarik yang berkaitan dengan topik pembelajaran dan banyak lagi. Jadi pelajar-pelajar yang fokus, pelajar-pelajar yang menumpukan sepenuh perhatian, saya yakin pasti mereka dapat menjawab dengan sangat-sangat baik sekali.
Ialah seterusnya kita pergi pula kepada strategi yang digunakan semasa set induksi ini. Antara strategi ataupun kemahiran yang diperlukan oleh pelajar iaitu yang pertama kemahiran mendengar, yang kedua kemahiran melihat. Kedua-dua kemahiran ini sangat penting apabila video dipertontonkan, kerana di sinilah perlunya penumpuan 100% daripada pelajar untuk pelajar menumpukan sepenuh perhatian menonton video, mengenal pasti dan bersedia sebelum menjawab soalan-soalan kuis yang akan diajukan. Jadi seterusnya kemahiran berfikir, iaitu kemahiran bagaimana hendak menjawab soalan-soalan yang diajukan. Dan seterusnya kemahiran pembelajaran inquiry, di mana pelajar yang kurang pasti ataupun nak tahu apa yang mereka akan belajar pada hari tersebut, jadi mereka perlulah bertanyakan sendiri kepada guru. Jangan malu dan jangan segan, mereka perlulah tanyakan sendiri. Hal ini sangat penting. Saya rasa hal ini sangat penting kerana mereka seharusnya sebagai seorang pelajar, kalau tak tahu sesuatu benda tu, mereka perlulah tanya kepada guru. Jangan, orang kata jangan bodoh sombong. Bila bodoh sombong, mungkin mereka tak akan dapat jawapan sampai bila-bila. Jadi sebab itulah pentingnya kemahiran pembelajaran inquiry, di mana inquiry ataupun semangat ingin tahu yang kuat ini perlulah diterapkan dalam diri para pelajar semasa proses PDP. Dan bahan bantu mengajar yang diperlukan semasa set induksi ini ada beberapa, iaitu komputer riba, seterusnya projektor untuk memaparkan slide, PowerPoint, kertas A4 dan juga pen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Muizzuddin bin Musa, akan menyambung pembincangan rancangan pembelajaran harian pada hari ini. Baiklah, saya akan menyambung berkaitan dengan penyampaian isi pembelajaran, penstrukturan idea. Isi pembelajaran, guru akan menjelaskan dengan lebih teliti berkaitan dengan arahan untuk melakukan pembelajaran secara berkumpulan, iaitu aktiviti berkumpulan di dalam kelas. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung ataupun saya akan membentangkan berkaitan dengan aktiviti guru dan aktiviti murid. Baiklah, yang pertama, guru apabila bermulanya kelas, guru akan memperingatkan kembali apa yang telah dipelajari dalam kelas pada hari-hari yang lalu, yang mana murid akan memberi fokus dan murid juga akan bersama-sama membincangkan apakah yang telah dipelajari pada hari-hari yang lepas. Seterusnya, guru akan memulakan kelas dan akan buka ruang untuk bertanya berkaitan dengan apa yang murid tidak faham. Dan aktiviti murid pula adalah murid akan mendengar pengajaran tersebut lalu bertanya sekiranya ada yang tidak mereka fahami apa yang telah diperkatakan oleh guru. Baiklah, selepas daripada pembelajaran tersebut, guru akan mulakan aktiviti dalam pembelajaran, iaitu pertama sekali guru akan membahagikan kumpulan di antara mereka. Sebagai contoh, dalam kelas kami terdapat 20 orang pelajar. Jadi guru akan membahagikan kepada 5 kumpulan, iaitu 5 orang dalam setiap kumpulan tersebut. Dan aktiviti murid pula adalah mendengar arahan daripada guru dan membentuk kumpulan-kumpulan yang telah ditetapkan. Baiklah, seterusnya guru akan menerangkan objektif pembelajaran. Apakah objektif pembelajaran yang guru ingin terapkan ataupun yang ingin guru sampaikan semasa aktiviti pembelajaran setiap kumpulan tersebut. Jadi, murid juga perlu mendengar dan menjayakan objektif yang telah ditetapkan oleh guru. Seterusnya, guru akan memberikan penerangan awal tentang pelaksanaan program ataupun aktiviti berkumpulan tersebut. Aktiviti murid pula adalah mengikuti arahan tersebut bagi menjayakan program yang telah ditetapkan oleh guru dalam kelas bagi menjayakan objektif yang telah ditetapkan. Jadi, guru telah menetapkan satu aktiviti berkumpulan, iaitu dinamakan debat parlimen, yang mana memerlukan penyertaan bagi semua para pelajar dan keempat-empat kumpulan tersebut. Namun, bagaimanakah guru akan menetapkan siapakah pembangkang, siapakah penyokong ataupun kerajaan? Di sini, guru akan menggunakan roda penentuan, yang mana di situ guru akan tentukan siapakah kerajaan, siapakah pembangkang. Dan di situlah kita dapat lihat akan timbul satu keadilan, yang mana mereka yang nak pembangkang tidak semestinya akan dapat pembangkang dan mereka nak kerajaan tidak semestinya akan dapat kerajaan. Manakala aktiviti murid adalah perlu menerima dan teruskan pembelajaran ataupun aktiviti berkumpulan tersebut supaya pembelajaran pada hari tersebut mencapai objektif yang dikehendaki. Baiklah, guru akan memberikan dua isu, iaitu
berkaitan dengan pembelajaran di atas talian dan pembelajaran secara bersemuka, yang mana mereka perlu berbahas ataupun berdebat kebaikan dan kelemahan pembelajaran pembelajaran tersebut di antara bersemuka dengan talian. Baiklah, di sini murid juga perlu untuk memilih apa yang isu yang mereka ingin perdebatkan. Sebagai contoh, sekiranya kerajaan yang dipilih itu adalah kerajaan dipilih itu menang, mereka berhak untuk memilih isu tersebut, iaitu sama ada ingin atas talian ataupun secara bersemuka. Baiklah, guru akan membuat undian seperti yang dikatakan tadi untuk menentukan siapakah kerajaan dan siapakah menjadi pembangkang. Dalam masa yang sama, guru juga akan berfungsi sebagai yang dipertua dewan bagi mengadili perdebatan tersebut. Dan seterusnya, sepanjang pelaksanaan perkumpulan tersebut, guru akan membimbing setiap pergerakan, percakapan, penuturan komunikasi dan sebagainya supaya perdebatan ataupun aktiviti perkumpulan itu berlaku secara lancar dan tidak berlakunya apa-apa yang tidak diingini. Dan apabila itu, aktiviti murid juga adalah murid perlu menjayakan aktiviti tersebut dengan berdebat dan keluarkan idea yang menarik serta komunikasi yang baik bagi menjayakan aktiviti tersebut. Saya rasa setakat itu saja pembentang kepada saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Fakri bin Azam akan menyambung pembentangan RPH untuk kumpulan kami. Bagi penilaian menguji kefahaman pelajar, guru akan memberikan dan mengedarkan borang rubrik pemarkahan debat kepada para pelajar untuk diisi. Para pelajar pula akan mengisi borang rubrik pemarkahan debat mengikut kriteria yang telah ditetapkan dan bersesuaian. Ini termasuklah idea dan cadangan yang telah dibahaskan oleh pencadang dan pembangkang semasa sesi perbahasan sebentar tadi. Seterusnya, pemerhati yang merupakan pelajar itu sendiri akan memberi cadangan dan idea lain untuk mengukuhkan dan mengembangkan isi-isi topik perbahasan yang telah diberikan oleh guru. Sekarang kita akan pergi kepada tajuk pembentangan yang lain. Pembentangan akan disambung oleh pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Zuhai dan rakan-rakan. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Sani bernombor matrik 148565. Izinkan saya sambung semula mengenai pembentangan rancangan pengajaran harian. Di bahagian penilaian aplikasi idea, iaitu isi pelajaran, pelajar akan mengenal pasti idea dan cadangan mengenai isi yang telah disampaikan oleh rakan-rakan kelas melalui aktiviti perdebatan, iaitu kelas atas talian lebih baik berbanding kelas bersemuka. Okay, baiklah, kita akan pergi kepada aktiviti guru. Yang pertama, guru akan membincangkan bersama murid mengenai isi atau cadangan untuk dijadikan sebagai isi kandungan bagi menghasilkan sebuah karangan. Yang kedua, guru memberi arahan mengenai tugasan berkumpulan di rumah untuk dibuat di rumah dengan mengikut kumpulan perdebatan sebentar tadi, iaitu menghasilkan sebuah peta minda mengenai perbandingan kelas atas talian dan kelas bersemuka. Peta minda tersebut perlu ditampal di dinding kelas bagi menambah sudut bacaan dan boleh dijadikan sebagai rujukan. Yang seterusnya, guru memberi kertas majung setiap kumpulan bagi menghasilkan sebuah minda. Bermakna di sini aktiviti guru untuk memberi arahan dengan teliti mengenai tugasan selepas tamatnya aktiviti perdebatan mengenai kelas atas talian lebih baik berbanding kelas bersemuka. Baiklah, kita sambung lagi. Kita akan pergi kepada aktiviti pelajar seterusnya, iaitu pertama, murid akan mencatat idea atau cadangan dari aktiviti perdebatan. Bermakna murid-murid yang lain yang berada yang tidak menyertai perdebatan
mereka akan mendengar dan mencari idea dan mencatat idea untuk dijadikan isi sebagai dalam karangan. Dan isi tersebut akan digunakan untuk menghasilkan peta minda. Murid akan mencatat idea atau mencadangan dari aktiviti perdebatan. Yang kedua, murid akan mengenal pasti idea atau cadangan yang boleh digunakan bagi menghasilkan sebuah karangan. Bermakna hasil idea dan cadangan daripada rakan-rakan semasa perdebatan, murid akan mengenal pasti, akan memilih dan mencari isi yang betul-betul relevan untuk digunakan. Yang ketiga, murid akan mencuba memberi respon mengenai idea atau cadangan tersebut boleh diterima ataupun tidak. Bermakna di sini, murid akan mencuba beranikan diri dan strategi yang digunakan adalah kemahiran berfikir, iaitu berfikir mengenai cadangan atau idea itu tersebut yang diberikan oleh rakan-rakan boleh digunakan ataupun tidak dengan sokongan mengenai hujah yang diberikan. Okay, baik. Yang seterusnya, murid mendengar arahan guru dengan teliti mengenai tugasan berkumpulan, iaitu menghasilkan sebuah peta minda mengenai perbandingan kelas atas talian dan kelas bersemuka. Yang perlu dihantar pada esok hari dan ditampar di dinding kelas untuk dijadikan sebagai rujukan kepada murid. Dan catatan strategi yang digunakan adalah kemahiran berfikir untuk menghasilkan idea, untuk memberi cadangan, untuk mencari idea yang betul-betul relevan bersama hujah. Yang kedua, kemahiran berpembelajaran inquiry. Maafkan saya, pembelajaran inquiry, iaitu mencari maklumat, mencari idea sewaktu perdebatan berjalan. Yang seterusnya, kemahiran. Yang pertama, kemahiran yang digunakan adalah menganalisis, menilai dan mencipta. Yang seterusnya, nilai yang dapat kita lihat adalah bekerjasama, iaitu bekerjasama dalam membina, menghasilkan sebuah peta minda. Yang seterusnya, berfikir secara kritis, iaitu mengenal pasti idea dan cadangan rakan-rakan untuk digunakan. Yang seterusnya, BBM, bahan bantu mengajar, yang diberikan adalah marker pen dan kertas majung. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faizul bin Muhammad Noor. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini di bahagian nota, iaitu rancangan pengajaran harian, iaitu guru akan membuat rumusan tentang subtopik yang dipelajari sepanjang sesi pembelajaran hari ini. Baiklah, yang pertama adalah guru akan membuat rumusan secara keseluruhan, iaitu tentang pembelajaran yang dibincangkan sepanjang sesi pengajaran berlangsung, iaitu daripada permulaan hingga habis sesi pembelajaran. Iaitu banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Jadi guru akan membuat rumusan secara keseluruhan. Jadi untuk secara penerangan kepada pelajar, dan pelajar akan memberi tumpuan terhadap rumusan yang disampaikan oleh guru dan mencatat rumusan yang disampaikan oleh guru. Iaitu guru akan menerangkan iaitu beberapa contoh seperti permainan yang dijalankan, adakah ini mendapat maklum balas yang baik, dan pelajar akan mencatat semua yang disampaikan oleh guru. Kemudian guru akan memanggil beberapa orang pelajar untuk memberi maklum balas tentang aktiviti pembelajaran yang dilangsungkan hari ini, dan beberapa orang murid akan tampil ke hadapan yang akan memberi maklum balas, iaitu sepanjang sesi pembelajaran berlangsung apakah yang pelajar perolehi. Di akhir sekali, iaitu guru akan membuka beberapa soalan kepada pelajar berkaitan sesi pembelajaran hari ini, iaitu mungkin pelajar tidak faham dan kurang jelas. Maknanya di masa ini pelajar akan menanyakan soalan kepada guru. Itu sebagai pemantapan di akhir sesi pembelajaran. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.